Penentangan di antara golongan yang benar dengan golongan yang salah sentiasa terjadi sehingga hari kiamat. Dengan itu, pendokong kebenaran janganlah merasa jemu dan kecewa apabila menerima rintangan dan tentangan daripada pihak musuh. Mereka hendaklah lebih cergas menunaikan tanggungjawab. Lawan dengan musuh ni Ustaz sampai bila? Sampai hari kiamat. Sampai last kali sekalian Nabi Isa turun untuk menentang Dajjal. Baru ni kita mengajak tajuk Dajjal. Kita lari tajuk sikit kan, pasal malam ni poin tak banyak. Baru ni kita mengajak tajuk Dajjal lah. Di antara makhluk ataupun di antara fitnah yang paling ditakuti oleh Nabi SAW adalah Dajjal. Sehingga baginda pesan kepada sahabat-sahabat, kalau Dajjal ni hidup pada zaman aku hidup, aku akan bantu kamu memerangi Dajjal. Tapi kalau aku hidup ataupun Dajjal itu datang sewaktu aku telah wafat, kamu hendaklah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pesan lah. Dajjal ni untuk maklumat sekalian, dia lahir pada zaman Nabi Sulaiman. Dajjal Nabi Sulaiman, dan dia masuk dalam kalangan minal munzarin. Munzarin ni kita tansik mudah, makhluk yang ditangguhkan ajal, makhluk nyawa panjang, senang terjemah. Makhluk yang nyawa panjang ni ada 4, 2 baik 2 jahat. Yang baik Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Dua tu baik. Yang jahat Ustaz, makhluk jahat, yang pertama syaitan, yang kedua Dajjal. Minal munzarin, mereka dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dajjal untuk maklumat dulu sekalian, kita duk faham selama ni mata dia buta sebelah, betul? Rupanya dalam hadis riwayat Imam Tabrani ada 2 tanda. Tanda ni akan keluar selepas Dajjal mengaku dia Tuhan. Sebelum dia mengaku dia Tuhan, tanda ni belum lagi keluar, ataupun tanda ni tak ada. Lepas dia keluar baru ada. Lepas dia mengaku jadi Tuhan baru ada sekalian. Yang pertama, mata buta sebelah. Ulama sebut matanya buta sebelah kiri, dan di dalam mata tersebut ada biji macam biji kismis. Ni ada dalam mata ni. Mata sebelah kanan dia terkeluar ke depan. Kita nak panggil apa? Macam tersembul keluar tu. Tapi bukannya jatuh di bawah, tapi nampak terkeluar sikit. Jadi dua-dua mata dia cacat. Tapi tanda ni akan keluar selepas dia mengaku jadi Tuhan, selepas dia mengaku ataupun dia menjadi ketua negara. Dia bukan orang biasa kan, dia ketua negara. Tanda yang kedua, ayah pernah dengar tulisan di dahi dia kaf fa ra. Tulisan tersebut akan muncul selepas dia mengaku jadi Tuhan. Sebab tu ulama-ulama Yaman, saya dapat mesej minggu lepas, 2 minggu lepas sekalian, ada sahabat kita di Yaman hantar mesej, ulama-ulama di Yaman sekarang tidur malam hampir 8 orang. Mereka tidur, mereka mimpi Dajjal telah keluar, tapi tak tahu di mana. Ayah setuju tak setuju terpulang, wallahu alam. Tapi kita nak sebut, kalau kata dia keluar sekalian, Allahu Akbar, kemungkinan Ustaz, boleh jadi satu kemungkinan. Sebab sebelum Dajjal keluar, ada riwayat mengatakan dunia kita akan kering 3 tahun. Akan kering 3 tahun. Sebelum Dajjal menzahirkan diri dia sebagai Tuhan, sebelum Dajjal mengaku dia jadi Tuhan, dunia kita akan kering 3 tahun. Kering tu maksud dia Ustaz, kemarau. Tahun yang pertama hujan cuma turun 2/3. Makna daripada setahun 360 hari, hujan cuma turun 240 hari. Tahun yang kedua hujan akan turun 120 hari. Tahun yang ketiga hujan tak turun langsung. Yang kita takut sekalian, tahun ni seolah-olah wallahu alam lah, rasa-rasa macam tahun yang pertama daripada 3 tahun tu. Sebab tu kita boleh tengok hampir 4 bulan, hampir 3 bulan, banyak mana hujan turun sekalian. Hati sekalian, hati tu. Allahu Akbar. Ada satu hadis Nabi pernah sebut, kalau Dajjal keluar, Nabi pesan pada orang lelaki-lelaki, kalau boleh ikat bini dengan anak-anak di rumah. Sebab apa Ustaz? Sebab bini dengan anak-anak kita sekalian, dia akan cepat terpengaruh dengan Dajjal dah. Dia turun bawa syurga. Anak bini kita kira nak terapa api . Kalau rasa susah nak faham Ustaz apa maksud Dajjal ni, mudah sekalian. Dia buat offer yang cukup besar. Tak payah susah. Contoh Jasko kan nak tutup, buat offer cukup besar. Berapa ramai dah anak kita pergi tu.
Kah dalam ni pun pi juga agak macam mana kah? Menyenyet bakat pi saya. Kan Dajjal dia datang, dia offer syurga sekalian. Berkenjah bakat ikut. Jasko buat offer ya, berkenjah bakat pi. Allahu Akbar. Nabi kata, ikat anak, ikat bini kamu. Lepas ni saya pun nak kena ikat dah bini-bini saya. Tunggu kan. Baik. Dajjal dia keluar Ustaz, ada riwayat sebut dia akan keluar di Syam, antara Syam dengan Iraq, sebelah negara Arab lah. Dan dia akan bergerak ke seluruh muka bumi menaiki jet pejuang. Dia tak naik MH370. Dia naik jet pejuang. Jadi dia boleh pergi ke mana tempat atas muka bumi, melainkan Mekah, Madinah. Dua tempat dia tak boleh masuk. Ada malaikat yang menjaganya. Dalam hadis mengatakan, dia turun ke satu tempat tu sekalian, dia akan offer, minta maaf, dia akan suruh rakyat tempat tersebut mengaku diri dia sebagai Tuhan. Suruh orang kawasan tersebut mengaku diri dia sebagai Tuhan. Bila pok-pok tu mengaku, dia akan bagi. Nak hujan bagi, nak mewah bagi, nak kaya bagi, nak gelanggang futsal bagi, nak apa semua bagi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim sebut, dia pergi ke tempat yang kedua, dia mai ke Tati. Dia mari ke Tati ni jalan, orang-orang Tati semua marah ke dia. Semua tak mau pada Dajjal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan, Dajjal akan berlalu dari tempat tersebut. Maksudnya dia balik. Dan esok, kawasan tersebut, Tati tu akan jadi kawasan tanah licin tandus. Tidak ada tumbuhan yang hidup di kawasan tersebut. Cuba bayang tuan. Kawasan yang dia lari tu, ataupun kawasan yang dia balik tu, kawasan tu jadi tanah licin tandus. Translate mudah, jadi padang jarak, padang terkukur. Agak-agak dia buat apa? Dia jadi ketua negara. Dia memiliki semua kelengkapan dunia. Hatta dia memiliki kuasa nuklear. Agak-agak tempat yang bangkang dia buat apa Zilan? Dia bom. Sebab itu ayah-ayah kalau tengok gambar peperangan di Iraq, kita tengok cerita perang di Chechnya, kita tengok gambar perang di Rusia, gambar Allahumma salli ala Muhammad, ada ulama sebut gambar bangunan runtuh tu Zilan, gambaran itulah yang akan berlaku bila Dajjal datang. Tempat yang bangkang dia akan jadi macam tu lah. Sebab itu ada ulama-ulama kita sekarang duk pesan supaya apa? Hidup seumpama orang-orang dahulu kala. Belajar balik makan daun-daun kayu. Mula-mula belajar balik menggunakan alat-alat yang tidak berkait dengan elektrik. Belajar balik hidup dalam keadaan susah. Kerana orang yang hidup pada zaman Dajjal, dia akan menghadapi kesusahan macam ni. Hati lah, hati je. Kita koi takut je lah naknya ni. Allahu Akbar. Memang kita duk nak kalau boleh Islam tegak di muka bumi Ustaz. Tapi benda-benda besar seumpama ni kita takut je lah. Saya secara peribadi, kita takut je lah. Duk fikir adik-beradik, duk fikir mak ayah, duk fikir anak-anak, duk fikir isteri. Takut je lah. Bila Dajjal datang, Allahu Akbar. Dugaan dia cukup kuat. Cukup kuat. Nabi SAW sebut, Dajjal akan menguasai semua makanan di atas muka bumi. Dia monopoli semua sekali. Macam lah gula. Siapa monopoli? Kalau kawan tu nak harga naik, kita terpaksa ikut je lah. Dajjal, dia akan kuasai semua makanan di atas muka bumi. Sehingga sahabat-sahabat tanya, Ya Rasulullah, hadis ni hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya Rasulullah, habis tu orang Islam akhir zaman nak makan apa Ya Rasulullah? Baginda menjawab, orang Islam akhir zaman ketika itu akan bertahlil, La ilaha illallah, bertasbih, Subhanallah, bertakbir, Allahu Akbar, beristighfar, Astaghfirullahalazim. Zikir tu akan menghentikan makanan. Adakah zikir tu mengenyangkan? Tak kan? Tapi zikir tu akan membuatkan orang Islam pada akhir zaman tu sabar dengan kelaparan. Poin mudah kita sebut, akhir zaman memang lapar semua kan? Tu terjemah mudah. Siapa boleh tahan? Alhamdulillah. Siapa tak boleh tahan dengan kelaparan tersebut, dia akan mula ikut Dajjal. Anak kita hari ni, daripada hidup dia sekalian, berapa kali dia puasa sunat? Sekali dengan kita pun tak puasa sunat kan? Takut-takut tu dia pakat menyengit dia ikut tu kan? Sehati je lah, sehati. Faham ke saya duk cerita ni lah? Awak nampak senyap. Mudah pergi khusyuk. Tunggu lah.
Sebab tu kita minta sama-sama buat balik ibadah sekalian, sama-sama berpuasa sunat balik, sama-sama membaca surah Kahfi seperti yang dipesan oleh Nabi SAW. Banyak-banyakkan baca surah Kahfi, insya-Allah Allah akan selamatkan kita daripada fitnah ujian Dajjal ni. Ayat 1 sampai 10 kena baca dah. Nah, mulai daripada hari ni sekalian. Mudah-mudahan sama-sama ambil pengajaran, insya-Allah. Dajjal cuma datang atas muka bumi tak lama, 40 hari. Kemudian Nabi Isa akan turun, dan kemudian Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Ya'juj Ma'juj Ustaz akan diperangi oleh orang-orang Islam. Ketika itu ayah akan tengok orang-orang yang sahabat perjuangan di dalam Islam, dia akan bersama dengan Nabi Isa AS. Golongan hak lawan Islam Ustaz, kebanyakan mereka akan ikut Dajjal ni lah. Sebab itu disebut dalam kitab kita ni, penentangan tersebut akan berlaku sampai kiamat tu. Akan ada puak sokong Nabi Isa, akan ada puak sokong Dajjal. Ada puak jadi tentera Dajjal, ada puak jadi pengikut-pengikut Nabi Isa AS. Sampai kiamat lawan, sampai kiamat akan lawan. Sebab itu mudah-mudahan kita minta doa pada Allah, Allah masukkan kita di kalangan pengikut orang-orang yang memperjuangkan Islam ni. Jangan masukkan kita di kalangan pengikut Dajjal ni. Boleh faham zakat tu Ustaz? Clear? Baik, sambung.